Okay, Assalamualaikum Dr. Zaliha. Nama saya Muhammad Aiman bin Kamal Azman. Saya daripada kumpulan Half Moon. Okay, saya akan sebutkan nama ahli-ahli kumpulan saya dulu. Yang pertama Abdullah bin Ibrahim, yang kedua Wan Nur Ilaini, yang ketiga Nur Farahin, dan yang terakhir ialah Siti Najihah. Okay, hari ini saya akan bentangkan tentang tajuk yang kumpulan kami dah interview, iaitu Pemodelan Nasional Berhad, iaitu PNB. Okay, next. Okay, untuk keterangan semua, PNB ni ialah syarikat pengurusan modal dan pelaburan terbesar di Malaysia yang ditubuhkan pada 17 Mac 1978. Ibu pejabat syarikat ini terletak di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, berdekatan dengan bangunan tabung haji. Okey, PNB ni merupakan syarikat induk bagi Amanah Saham Nasional Berhad, iaitu ASNB, yang menjalankan sebilangan skim dana amanah, dan anak-anak syarikatnya dimiliki keseluruhannya oleh Yayasan Pelaburan Bumi Putera. Okey, salah satu instrumen PNB ni adalah salah satu instrumen dasar ekonomi baru yang bagi membantu golongan Melayu untuk menaikkan taraf hidup mereka. Okey, next. Okey, pembincangan isu. Yang pertama ialah aktiviti tanggungjawab korporat CSR yang dijalankan oleh pihak PNB. Yang kedua, amalan etika perniagaan yang diamalkan oleh pengurusan ataupun pentadbiran PNB. Okey, kaedah kajian yang kami gunakan ialah kami menemu bual secara atas talian pegawai PNB, iaitu Encik Rizal daripada Jabatan Sumber Manusia. Next. Terima kasih Aiman untuk penerangan yang cukup baik tadi. Okey, tadi kita dah dengar pengenalan tentang macam mana apa itu syarikat pemodelan yang berhad. Jadi sekarang ni saya akan bercakap tentang jenis-jenis aktiviti tanggungjawab sosial dan korporat yang telah dijalankan oleh PNB. Pertama sekali, aktiviti yang pertama yang telah dijalankan ialah Minggu Saham Amanah Malaysia, MSAM. MSAM ni pertama kali telah diadakan pada 20 April 2000 dan sejak itu telah diadakan pada hari yang sama setiap tahun di pelbagai lokasi di seluruh negara. Isinya ialah senang je, untuk meningkatkan kesedaran melalui program pendidikan yang bersifat dan berstruktur yang dirangka untuk mendidik orang ramai tentang pelaburan. Objektif ini adalah untuk mendidik orang ramai mengenai kecelakaan kewangan, termasuk perancangan kewangan, proses risiko dan pelangan dan sebagainya. Setelah itu, aktiviti yang kedua yang turut dijalankan oleh PNB ialah Kelab Pelaburan Bijak PNB Satu Malaysia dan Kuis Pelaburan PNB. Kelab ini telah diwujudkan di 104 sekolah menengah di seluruh negara dan menganjurkan bengkel perancangan kewangan, seminar motivasi, lawatan ke MSAM dan syarikat-syarikat sekutu PNB. Misi ini senang saja, iaitu untuk merangkumi komitmen PNB terhadap pendidikan kecelakaan kewangan yang berterusan untuk rakyat Malaysia dari semua lapisan masyarakat. Objektif bagi aktiviti ini pula ialah untuk mewujudkan kesedaran dan mendidik pelajar mengenai pelaburan dan perancangan kewangan. Next. Okay, untuk aktiviti ketiga pula ialah program Anugerah Beasiswa PNB. Program ini telah dimulakan pada tahun 1996 untuk memberi bantuan kewangan kepada pelajar-pelajar yang layak untuk memiliki pengajian tinggi dan kelayakan profesional dalam kursus yang selaras dengan aktiviti perniagaan PNB. Objektif misi ini adalah untuk memenuhi matlamat pembangunan modal lisan dengan menangani halangan sosioekonomi yang menafikan peluang mereka untuk menyertai tenaga kerja mahir dan maharan mereka dan meningkatkan kedudukan ekonomi. Senang cerita, anugerah beasiswa ini adalah untuk pelajar-pelajar yang semalam untuk meningkatkan pelajaran di peringkat tinggi. Selain itu, aktiviti PNB juga telah melancarkan bantuan zakat. Dengan menggunakan zakat tahunan, PNB telah menyumbang kepada peningkatan taraf hidup golongan miskin dan zakat ini akan diberikan kepada negeri-negeri di mana PNB beroperasi. Misi bantuan zakat ini diadakanlah untuk mewujudkan nilai masyarakat Tuhan dengan menyumbang pada usaha pembangunan negara yang lebih luas dan pembangunan masyarakat yang teguh secara holistiknya. Objektif bantuan zakat ini diadakan ialah untuk membantu golongan yang bukan atau miskin dalam meningkatkan taraf hidup golongan ini. Jadi bagi program Minggu Saham Amanah Malaysia MSAM, program ini telah dijalankan secara berterusan di mana program ini akan diadakan pada setiap tahun. Yang kedua adalah program Kelab Pelaburan Bijak PNB Satu Malaysia dan Kuis Pelaburan PNB. Program ini juga dijalankan secara berterusan kerana ia merupakan program tahunan yang diadakan di sekolah, institusi pengajar mereka sejak tahun 2001 lagi. Yang ketiga adalah program Anugerah Beasiswa PNB. Program ini juga dijalankan secara berterusan dan diadakan pada setiap tahun sejak bermula pada tahun 1996. Dan program zakat juga diadakan secara berterusan di mana pembagian zakat ini diadakan pada setiap tahun kerana merupakan zakat tahunan bagi PNB. Seterusnya adalah impak amalan aktiviti CSR yang dijalankan oleh PNB. Jadi antara impak yang dapat daripada aktiviti CSR ini adalah dapat membangunkan modal insan melalui program CSR PNB yang berteraskan pendidikan. Yang kedua adalah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama golongan miskin melalui program bantuan zakat. Dan yang terakhir adalah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui program CSR PNB yang berteraskan dermawan. Okey, seterusnya adalah amalan etika yang diamalkan oleh Organisasi Pemodalan Nasional Berhad iaitu PNB. Next.
Okey, yang pertama ialah amalan cermat. PNB sentiasa berwaspada meneliti setiap maklumat pemegang unit amanah PNB bagi mengelakkan masalah. Misi ini adalah untuk memberi fokus sepenuhnya untuk melindungi pelaburan pemegang unit amanah PNB. Objektif amalan cermat ini ialah kelestarian dan pertumbuhan PNB bergantung kepada pelaksanaan dasar tanggungjawab. Yang kedua ialah amalan integriti. Merujuk kepada PNB, komited kepada piawaian tertinggi dalam mengamalkan sikap terbuka, kejujuran dan accountability, iaitu sikap tanggungjawab. Misi untuk amalan integriti ini ialah kumpulan PNB komited untuk menjalankan semua urusan perniagaan secara jujur dan beretika. Yang untuk objektif pula, PNB bermatlamat untuk tidak memberi kompromi dalam perihal integriti dan sentiasa berpegang teguh kepada standard etika yang tinggi. Next. Ketiga ialah amalan kecekapan. Kemampuan untuk PNB meneruskan kualiti kecekapan dalam pengurusan syarikat. Misi untuk amalan kecekapan ini ialah kecekapan dalam pengendalian perniagaan dalam memperoleh prestasi terbaik untuk syarikat. Objektifnya pula membangunkan standard prosedur operasi iaitu SOP untuk meraih kecekapan kualiti output, dan ini ialah amalan semangat. Sentiasa bersemangat tinggi untuk memperoleh pencapaian yang luar biasa. Misinya adalah untuk memperkasa modal insan dan pemilikan ekuiti Bumiputera dalam sektor korporat. Objektifnya pula mewujudkan persekitaran kerja kelas dunia. Baiklah, untuk tempoh amalan etika yang diamalkan oleh PNB, secara ringkasnya keempat-empat amalan etika yang dilaksanakan oleh organisasi PNB ini diamalkan secara berterusan bagi memastikan misi, visi dan objektif organisasi PNB tercapai. Next. Baiklah, 4 daripada amalan etika yang diamalkan oleh PNB ini, yang pertama adalah PNB berjaya mengekalkan pensijilan ISO 9001/2015 untuk SOP-nya di kesemua 7 syarikat, dan PNB telah mencapai kedudukan yang dihormati dan disegani kerana keupayaan pengurusannya yang berpegang teguh kepada prinsip integriti, tadbir urus yang baik dan amanah. Dan yang terakhir, impaknya adalah mewujudkan persekitaran perniagaan yang seimbang antara pekerja dengan amalan integriti, semangat, cermat dan sebagainya, sekaligus menawarkan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan. Saja daripada kami, Kumpulan Hak Mun. Sekian, terima kasih.